354. Ayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arja ayatin fil Quran, ayat pengharapan besar di dalam Al-Quran. Satu ayat yang membuka harapan daripada Allah di dalam Al-Quran kepada manusia. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, kata Allah, allazina asrafu ala anfusihim, yang mereka ini melampaui batas ke atas diri mereka sendiri, yang bersifat melampau atas diri sendiri, banyak buat salah, banyak buat silap, banyak buat dosa, banyak lalai, banyak leka. Ini asraf. Tak, yang banyak buang masa, ini asraf. Allah Ta'ala panggil, wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui atas diri mereka sendiri, buat benda-benda melampau, buat benda-benda israf, kan? La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bila kita dah duduk dalam keadaan macam tu, kita kata aku ni tak boleh buat apa dah, aku ni tak boleh berubah dah, aku ni macam ni dah. Dak, jangan kata begitu. Jangan putus asa pada rahmat Allah taala. Saya mesti berubah, saya mesti berubah kedudukan, saya mesti bertindak boleh lebih baik. Kena macam tu. Kenapa? Allah Ta'ala sendiri tidak menutup pintu daripada kita, tidak menutup peluang kepada kita. Kenapa kita sendiri menutup peluang tu daripada diri kita? Kenapa? Ada peluang Tuhan buka kepada kita, kita tutup. Sedangkan Tuhan sentiasa duk panggil kita, seru kita, jangan putus asa untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Walaupun keadaan kita sekarang ni, kadang-kadang ada orang duk mengaji, ustaz tak boleh lah, tak faham lah, ustaz tak boleh sebut lah, susah lah. Yang itu bukan alasan untuk kita putus asa daripada terus menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan sekalian. Tak. Kerja kita belajar, kerja kita mengaji, faham anugerah Tuhan, pandai anugerah Allah, bijak anugerah Allah Ta'ala, pahala dia bagi. Kalau kita menuntut ilmu tak bijak pun, tak faham pun, pahala dia yang bagi. Bukan nanti faham baru dapat pahala. Mengaji pun dah dapat pahala. Kalau mengaji tak faham pun dapat pahala, maka mengajilah walaupun tak faham. Bukan semua boleh faham, tambah lena lagi tak faham. Kalau celik tu boleh tak faham sikit kan. Tapi hari ni tak ada lena ni. Apa nak tengok muka Ustaz Bakri lama tak jumpa 3 bulan. Kan, duduk di Mekah tu tak teringat apa lah. Kan, jalan, saya mana pernah jalan jauh-jauh tuan. Jalan tak parking kereta masuk tempat kuliah, parking kereta masuk tempat kuliah, lalu gitu lah. Pergi sana berjalan jauh, baru tahu tak mau berjalan sangat. Kan, di sana alhamdulillah mungkin doa orang ramai anak murid ke, sehat sampai balik baru tahu jam tu kan, guna sana di sana, guna habis-habisan, balik jam tu kan, dengan pakai tongkat. Baru tahu. Tapi alhamdulillah di sana boleh buat semua. Dan kebetulan wukuf pada hari Jumaat, alhamdulillah, haji akbar insya-Allah. Dan seronok memang duduk pada Arafah, walaupun kita tahu ujian panas, tetapi alhamdulillah seronok berdoa di sana, cukup seronok. Memang ada orang kata pada saya duduk dengan imam semua lah, Imam Sabah, Imam Sarawak. Orang kata kalau duduk di padang Arafah ni, kalau tak menangis bukan dia lah. Tapi rupanya sungguh memang tempat tu memang air mata sangat merah. Tapi rupanya tuan-tuan ada juga orang tak menangis. Ada juga tak boleh menangis. Dia cuba nak menangis, tak boleh menangis. Kan, kita tak mau macam tu tuan-tuan. Kenapa? Mungkin ada satu yang tak kena pada hati kita, pada basirah kita. Kan? Jadi insya-Allah kan kita kena niat yang baik.
Dan kita kena usahakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, sambung kepada ayat tadi. Allah Taala sebut innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampai begitu Allah Taala punya buka peluang kepada kita untuk nak suntik balik semangat kita supaya jangan lemah semangat, jangan putus asa. Allah Taala kata sesungguhnya Allah Taala mengampun dosa seluruhnya. Kelalaian kamu, kesilapan kamu, kealpaan kamu, dan juga keputusan-keputusan kita yang silap di masa yang lampau, Allah Ta'ala masih boleh mengampunkan. Kenapa tidak mau berubah daripada dasar dan keputusan kita yang telah buat silap dulu? Kita tahu ini satu kesilapan, jangan teruskan kesilapan tersebut. Kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan yang lurus, tuan-tuan dan puan sekalian. Setelah kita mengetahui kebenaran, tiba-tiba ada orang dah tahu benda ni salah, benda ni tak betul, jalan yang aku lalu ini tergelincir, dia nak duduk juga di atas jalan yang tergelincir tersebut. Yang inilah yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan sekalian. Kan? Dia buka peluang kepada kita. Dah silap apa betul, salah perbetulkan. Tiba-tiba ada orang dah, aku macam ni sampai bila-bila pun. Kenapa? Aku dah pegang satu ketetapan dulu, kini dan selamanya. Tak boleh begitu. Kalau Islam tak apa, Islam dulu, kini, selamanya, tak apa. Tapi kalau parti contohnya dulu, kini, selamanya, tak boleh. Sebab parti itu kadang-kadang mungkin betul, kadang-kadang akhir hayat dia mungkin salah. Sebab itu parti manusia yang mereka. Kalau Islam, agama Allah Ta'ala, memang kena dulu, kini dan selamanya, itu tak apa. Ini tak ada orang buat satu slogan yang lain daripada slogan yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, dia letak dulu, kini, selamanya. Kalau betul tak apa, kalau salah maka selamanya lah dia salah. Begitu juga ibadat kita. Kalau ibadat kita yang kita buat semasa kita belum menuntut ilmu dulu, kita letak aku macam inilah ibadat aku, tak mau ubah dah. Tiba-tiba bila kita belajar, kita tahu benda yang lain dan kita dapat satu ilmu yang baru, tiba-tiba kita duduk pegang yang lama juga, dulu, kini, selamanya, maka ketika itu ibadat kita tak betul. Maka Allah Ta'ala buka jalan, buka peluang. Aku ampun dosa-dosa kamu, jangan putus asa, balik jalan yang betul, ubah cara, ubah pendirian, ubah sikap, ubah hati kita. Tapi ayat ini ada pengkhususan pada ayat yang lain. Jangan kata Tuhan ampun semua, syirik pun Tuhan ampun. Ada syirik Allah Ta'ala tak ampun. Yang itu ada ayat khusus pada surah yang lain yang menyatakan Tuhan tak ampun dosa syirik. Yang lain Allah Ta'ala boleh ampun lagi, tuan-tuan. Dosa zina, dosa curi, dosa minum arak, dosa apapun Allah Ta'ala masih boleh ampun. Tambahlah dosa kadang-kadang habis sangat duk balas dengkul oleh orang tak abak, yang tu pokoklah mudah boleh ampun kan. Janganlah sampai duk gunung kepala, sampai duk bunuh dia, esok macam mana lah aku akhirat ni. Dah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan kita. Dah kita sedar kesilapan kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan itu dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, kata Allah Ta'ala. Balik cepat-cepat, Tuhan duk panggil, balik cepat-cepat. Duk tunggu bila lagi kan? Wa aslimu lahu, dan serahlah diri kepadanya, baginya kan. Serah diri kita betul-betul kepada Allah Ta'ala, tu yang kata Islam kan. Al-khudu' wal-inqiyam kan, kita merendah diri, serah diri betul-betul, tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Min qabli ay ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun, sebelum datang kepada kamu siksa nanti di hari akhirat, thumma la tunsarun, lepas tu kamu tidak akan ditolong lagi. Lah ni Tuhan doa abang, segera kembali, cepat balik. Dibuka peluang kepada kita. Sampai bila kita takut, kita tak ambil peluang tersebut, di sana kita dikenakan azab, la tunsarun, kita tidak akan ditolong lagi. Malaikat pun tak akan tolong kita lagi. Tumpang peluang tu dibuka pada kita. Ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, Tuhan ajak kita lagi.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ali Imran 133 134. Allah Ta'ala panggil lagi dalam Quran. Sebab tu kalau rajin baca Quran, rajin jumpa Allah Ta'ala duk panggil kita. Besok kalau kita tanya, ya Allah Tuanku, tak ada siapa panggil pun, Tuhan kata jangan duk mohong. Allah Ta'ala kata esok, jangan duk mohong, aku panggil hari-hari dalam Quran, ajak kamu balik kepada aku, ajak kamu kembali kepada aku, takkan tak jumpa. Sebab kita tak faham. Dah tak faham, kenapa tak beli hak ada terjemah? Lagi tak mau beli. Itu saja. Nabi ajak, Allah panggil, malaikat panggil, bersegeralah kamu, kata Allah Ta'ala. Makna cepat-cepatlah kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Cepat-cepat cari rahmat, cepat-cepat cari keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat-cepat, Allah Ta'ala kata, sebab masa kita singkat, umur kita pendek, keadaan kita sibuk, kita duduk akhir zaman, kan? Masa kita sangat-sangat mencemburui kita, maka cepat-cepat cari peluang, ambil peluang untuk dapat keampunan Tuhan dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Siapa orang bertakwa? Maka ambil juga peluang-peluang ini, kata Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra. Kita boleh buat yang menafkahkan, mendermakan wang harta mereka fis sarra, dalam keadaan mereka itu senang. Waktu senang mereka dermakan, waktu senang mereka keluarkan. Wad-dharra, dalam keadaan mereka sempit, mereka susah pun, maka menafkahkan juga sebahagian daripada harta dan wang ringgit mereka, waktu senang dan waktu susah. Wal kadhiminal ghaiz. Siapa orang bertakwa? Yang menahan kemarahan mereka. Tahan marah ni satu sifat yang dipuji oleh syarak, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan punca kerosakan banyak orang-orang di akhir zaman ini ialah bila mana terlampau marah. Punca kerosakan kebanyakan umat Islam di akhir zaman ini terlampau marah dan terlebih marah, dan tak kena tempatnya marah, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itulah kadang-kadang ada orang Islam marah pada saudara Islamnya lebih daripada yang lain daripada saudaranya. Kerana apa? Dia letakkan kemarahan tak kena tempat. Tuhan marah. Maka yang Allah Ta'ala suruh dan Tuhan perintah kepada kita, kaziminal ghaib, tahan. Kalau nak kira nak marah ni, memang sebenarnya banyak benda yang memang kalau nak marah boleh marah. Tapi kalau kita nak tahan marah kita, sebenarnya banyak benda yang kita boleh tahan kemarahan kita. Sebagaimana yang kita duk tahan selalu. Rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita boleh tahan marah. Marah juga, tapi tahan marah. Anak Faisal tak lulus, marah. Tapi boleh tahan marah sebab anak, kan? Anak pecahkan pinggan, marah, tapi tahan marah sebab anak. Tapi kenapa orang lain marah seolah-olah macam tidak ada keampunan bagi orang lain kalau buat satu kesilapan?
Sebab tu istilah orang Melayu ni kadang-kadang bagus juga. Jangan kerana marahkan nyamuk. Sambung. Marah nyamuk sekok bakar kelambu. Lah kali tidak luar. Kan? Kalau esok nyamuk 100 ekor mai. Pasal apa? Ada kelambu tak ada. Marah pada seseorang, buat satu keputusan yang merugikan diri dia, agama dia, tanah air dia, bangsa dia. Yang ni marah jenis tak cerdik. Maka kena tahan marah dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tahan marah inilah yang disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan dan kesilapan manusia. Ni kena ambil sifat-sifat ni. Yang ni tuan-tuan tak guna modal nak abang. Tidak. Tak ada apa dik modal. Ni jenis tak pakai modal. Pahala amalan tak perlu modal. Kalau nak sedekah banyak-banyak kena modal makcik oi. Kena modal mak ngah oi. Kan? Yang ni jenis amalan dapat pahala banyak tak guna modal. Tahan marah pun kena modal apa? RM20 kena pula nak tahan marah. Kan? Nak memaafkan kesalahan manusia juga tak kena modal. Tetapi boleh menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya marah jiran sebelah. Kan? Jiran sebelah. Orang suruh ambil daun kerapoleh tu, ambil lah 2-3 dahan, dia balas 1 perdu. Tu marah. Kan? Taklah boleh juga sampai ketikanya afina 'anil nas, maafkan daripada kesalahan manusia. Pi pula mana-mana pasar malam, beli pula anak benih kerapoleh, tanam lain. Kan? Macam mana? Kan? Boleh. Kadang-kadang kalau kita nak ambil jalan tersebut, cuma kita tak mau, kadang-kadang itu masalah dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Tuan-tuan, lah ni tambah hujung-hujung masa singkat ni, kalau kita nak buat amalan, kena cari amalan yang pukai-pukai dia panggil. Jangan cari amalan-amalan yang ada unsur-unsur horor, terpedaya. Kita buat macam banyak tapi dapat sikit. Biarlah kita buat nampak macam sikit tapi dapat banyak, sebab masa pendek, umur pendek, masa tak ada, curi-curi masa. Kan? Dah ejah-ejah masa. Buatlah yang nampak sikit tetapi dapat banyak. Jangan buat yang nampak banyak tapi dapat sikit. Itu di antara kecerdikan orang beriman, di antara kepintaran orang-orang mukminin. Kan? Yang ini kena ada pada kita. Sebab hikmah itu ialah barang hilang orang beriman. Hikmah ni hak kita punya, hak orang beriman, hak orang Islam. Tapi kadang-kadang kita tak ambil hikmah tu, orang lain ambil lah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Nabi sebut dalam hadis kan, hikmah itu barang hilang orang beriman. Di mana kamu dapati akan dia, fa aina ma wajadtumuha fakhuzuha. Di mana kamu dapatkan hikmah tersebut, ambil. Dan tak semua guru-guru yang mengajar ni keluarkan kata-kata hikmah. Tak semua. Kata-kata yang ada hikmah, yang ada kebijaksanaan, tak semua. Kan? Kenapa? Hikmah ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil pulang tersebut. Maka di antara benda yang kadang-kadang kita kena ingat ialah jangan kotorkan, jangan keruhkan amalan-amalan kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang kurang faedah. Kerana apa? Masa kita ni amat singkat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau orang yang tahu-tahulah, orang yang tak tahu, tak tahulah. Kan? Tahu apa? Dia akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedar dia. Yang dia tak sedar kata nak mati dah, kadang-kadang sampai ketua pun ada lagi. Kan? Itu biar pilih dulu.
Sebab sensor tak ada, sensor hilang. Kalau sensor mati, dia tak sedar kata dah tua, tak sedar kata aku dah dekat dengan kubur, tak sedar langsung. Tak apalah, hak tu sensor hilang, tunggu sat dulu, bagi ada sensor pula nanti. Dan ayat yang ketiga ni, saya sebut 3 ayat sudah, yang Allah Ta'ala duk panggil kita. Kalau boleh tulis ayat tadi, so, rajin baca, lalu bubuh tempat khas baca, peringatkan diri kita, ya. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Surah Al-Waqi'ah. Syukran. Terima kasih. Was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang berlumba-lumba buat kebajikan, berlumba-lumba ke arah kebaikan. Bila dia dengar, berlumba-lumba. Ni memang para sahabat dulu macam tu. Dengar satu kebajikan, dengar satu kebaikan, dia nak buat dulu. Dengar kata sedekah dapat pahala, dia nak buat dulu. Dengar kata Nabi suruh sembahyang duha, ada kelebihan sembahyang duha, dia nak sembahyang duha. Ini as-sabiqun, dia nak buat dulu, dia nak pulun dulu. Orang-orang yang as-sabiqun, yang mendahului, dia selalu dulu, dia selalu awal, dia selalu cepat. Ulaikal muqarrabun, kata Allah, mereka-mereka inilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni yang duk jenis apa pun dia dulu, apa pun belah kebajikan aku nak dulu, aku nak awal, aku tak mau ketinggalan. Ini orang yang dekat, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebut dalam Quran je lah, fi jannatin na'im, dalam syurga yang penuh nikmat, syurga na'im. Seronok bila kita pulun, bila kita utamakan ilmu, utamakan majlis ilmu yang macam ini, utamakan majlis mengaji Quran, utamakan majlis-majlis kebajikan dan sebagainya. Kalau kita dahulukan yang ini, Allah Ta'ala kata orang ni yang dekat dengan Allah Ta'ala. Esok dalam syurga yang penuh kenikmatan. Thullatum minal awwalin. Tapi Allah Ta'ala sebut mereka ini ramai di kalangan orang-orang yang awal, generasi awal. Mereka ni ramai, kata Allah Ta'ala. Hak jenis sabiqun ni, yang jenis nak mendahului ni, yang berlumba-lumba ni, generasi awal, generasi sahabat. Allah Ta'ala kata thullatun, satu golongan yang ramai. Tapi generasi kita, wa qalilum minal akhirin, Tuhan kata sikit pada generasi akhir. Generasi kita, golongan hak nak pulun ni, golongan yang berlumba-lumba ni, yang ni sikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Mana boleh lawan kalau konsert gabah dengan majlis ilmu ni, mana boleh lawan. Pasal malam pun kita